Filem Sarjan Hassan yang menampilkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah filem yang berkisarkan tentang perjuangan membebaskan negara dari ancaman penjajahan. Di dalam filem tersebut menampilkan watak Sarjan Hassan yang berjuang membebaskan negara dari ancaman penjajah Jepun. Filem tersebut adalah kisah sebenar dari seorang tokoh hebat bernama Kapten Hassan Othman. Ia hanya sekelumit dari kisah sebenarnya yang berjuang menentang ancaman komunis semasa darurat. Rekod pribadi Kapten Hassan ialah menghabiskan nyawa lebih 54 orang pengganas bintang 3. Hassan merupakan anak jati Kampung Pantai Seremban Negeri Sembilan dan dilahirkan pada 15 Februari 1927. Anak ketiga daripada 5 adik-beradik, beliau banyak menuntut ilmu agama daripada bapanya yang juga seorang guru agama. Semasa beliau mencecah usia 17 tahun, Kapten Hassan mendirikan rumah tangga dengan kekasih hatinya dari kampung sama, iaitu Siti Zabedah Ali. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama apabila keluarganya dibunuh pengganas komunis. Menurut cucunya Muhammad Arifin Abdul Karim, datuknya itu hanya menjalankan kerja kampung biasa, tetapi pada masa yang sama turut menentang komunis secara senyap. Apabila pihak komunis mengetahuinya, mereka mencari keluarga arwah dan membunuh isterinya yang syarat mengandung. Ibu mertua dan anak saudara seterusnya rumah mereka turut dibakar. Anaknya Nur Mazni menceritakan, sebelum menyertai tentera, Kapten Hassan sanggup mengayuh basikal berbatu-batu semata-mata untuk memenuhi dadanya dengan ilmu persilatan. Ilmu ini dipelajari sebagai bekalan dan membolehkannya membalas dendam terhadap pengganas komunis. Cerita beliau, bapanya bermula sebagai rekrut pada tahun 1946. Bapanya ditugaskan di Batalion Pertama Askar Melayu Sungai Petani. Setelah tamat latihan di depoh Port Dickson dan kemudian berpindah ke Keruh, Baling, Gerik dan Tapah. Sebaik menamatkan latihan rekrut pada 10 Jun 1947, beliau menyertai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu dan dilantik menjadi Lance Corporal pada 28 April 1948. Sebelum bertukar ke Batalion keempat Regimen itu pada 1 Disember 1949 dan dinaikkan pangkat kepada Corporal pada 24 Oktober 1950. Kesungguhan beliau yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanahkan membolehkan Kapten Hassan dinaikkan pangkat kepada Sarjan mulai 1 September 1952 dan terus mencurahkan bakti kepada Batalion keempat yang berpengkalan di Mentakap Pahang. Kompeninya ditugaskan beroperasi di kawasan Teriang, Pahang bermula pada 16 November 1953 dan beliau dilantik mengetuai pasukan rondaan yang mengandungi 9 anggota selepas menerima arahan daripada pegawai memerintah. Salah satu daripada kisah keberanian beliau yang tidak terdapat dalam buku sejarah ialah semasa diarahkan mengetuai pasukannya menyiasat bunyi tembakan yang didengari dari arah barat daya satu kawasan hutan di Teriang. Selepas sejam meninggalkan pengkalan, peninjau kumpulan peronda mendengar bunyi pokok ditebang. Ini menyebabkan beliau mengarahkan pasukannya merangkak ke hadapan dalam barisan menghala ke arah bunyi potongan pokok berkenaan. Dalam jarak kira-kira 150 meter dari bunyi potongan itu, Hassan menghentikan pergerakan anggota peronda dan memerintahkan seorang pegawai tidak bertauliah dalam platunnya membentuk satu kedudukan serang hendap. Beliau membawa seorang anggota berpangkat prebet mengikuti di sebelah kanan sasaran bagi membuat tinjauan di kawasan berkenaan dan mendapati beberapa pengganas komunis sedang sibuk mendirikan kemah. Ini memberi peluang kepadanya untuk menyerang pasukan tersebut bersama prebet berkenaan dari arah strategi. Serangan mengejut pasti membolehkan pengganas bintang 3 itu ditahan atau ditembak mati anggota pasukan lain jika mereka cuba melarikan diri. Namun, rancangan mereka gagal apabila kehadiran Hassan bersama prebet berkenaan disedari seorang pengganas yang terus mensasarkan laras senapangnya ke arah mereka. Tetapi beliau lebih pantas melepaskan tembakan dan membunuh pengganas berkenaan. Seorang lagi pengganas turut menerima nasib sama dengan 2 rakan mereka yang menyadari apa yang berlaku cuba melarikan diri. Namun, larian mereka tepat menuju ke arah kedudukan kumpulan serang hendap dan ditembak mati oleh unit peronda beliau. Peristiwa ini menunjukkan keberanian yang tinggi yang dimiliki Hassan dalam membuat keputusan menyerang perkemahan pengganas, walaupun hanya disertai seorang anggotanya. Kemahiran menggunakan senjata dengan baik dilihat memberi kelebihan kepada beliau apabila berdepan saat cemas dan kecekapan yang sama juga berjaya menyelamatkan nyawa seorang anggotanya yang lain. Selain itu, peristiwa serangan turut menunjukkan permainan muslihat yang bijak
dan penguasaan persekitaran yang elok membenarkan pasukan peronda menghapuskan pengganas komunis. Melihat kepada semua ini, tidak hairanlah mengapa Hasan mendapat banyak pengiktirafan sepanjang berkhidmat dalam bidang ketenteraan. Pada 30 Disember 1953, beliau dianugerahkan pingat Military Medal yang turut disokong oleh pegawai pemerintahnya, Lieutenant Colonel E.A. Herford. Pengiktirafan itu diterima apabila Ratu Elizabeth II melalui London Gazette menganugerahkan pingat berkenaan kepada Hasan pada 12 Mac 1954. Pingat disampaikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, iaitu Sir Donald McGillivray di King House, Kuala Lumpur. Selain Military Medal, Hasan turut dianugerahkan pingat General Service Medal dan Mention of Dispatches oleh Kerajaan British pada tahun 1950 dan 1952 atas keberaniannya berhadapan dengan anggota Bintang 3 sewaktu menjalankan operasi. Sebagai menghargai kejayaan dan kecemerlangan tersebut, Hasan terpilih mengikuti latihan Cadet Federation Training Wing di Port Dickson pada 10 Jun 1957 sebelum menerima tauliah sebagai pangkat Lieutenant Muda Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu pada 7 Ogos 1957. Selain itu, beliau juga turut dikurniakan gelaran Pingat Jasa Kebaktian PJK dan Ahli Mangku Negara AMN. Pada 20 Ogos 1957, Lieutenant Hasan Osman dipertanggungjawabkan bertugas menjaga keamanan Tanah Melayu pada ketika itu. Platun 12 Kompeni D 5 Regimen Askar Melayu Diraja waktu itu ditugaskan untuk membuat pengawasan di kawasan rondaan Kompeni C 6 Regimen Askar Melayu Diraja di Rawang. Platun ini membuat risikan teliti pergerakan komunis yang waktu itu sedang merangka serangan hendap terhadap Majlis Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu. Sebaik sahaja mendapat maklumat, Hasan yang ketika itu berpangkat Lieutenant terus meminta kebenaran untuk melakukan risikan demi menggagalkan usaha komunis tersebut. Hasan dan anggotanya terus menuju ke ladang getah Waterfall untuk meninjau pergerakan komunis. Ternyata memang wujud pergerakan komunis di situ. Apabila selesai membuat persiapan, Hasan dan anggotanya bersedia untuk membuat serangan hendap melalui kawasan berpaya pada 21 Ogos 1957, iaitu 10 hari sebelum merdeka. Selepas membuat tinjauan awal, mereka melihat kelibat seorang komunis wanita menuju ke kawasan serang hendap. Hasan melarang tembakan dilepaskan kerana takut komunis lain perasan. Tidak lama selepas itu muncul pula seorang komunis lelaki bergerak ke kawasan paya untuk membasuh mukanya. Melihat kepada jumlah komunis yang sedikit, Hasan menjadi tidak senang duduk kerana beliau merasakan ada ramai komunis di kawasan tersebut. Mereka kemudiannya mengekori dua komunis tersebut. Komunis tersebut berjumpa dengan seorang rakan mereka yang membawa beg dan senjata yang ditinggalkan di pangkal pokok di lereng bukit. Kumpulan Hasan terus mengekori komunis tersebut dan mendapati sekumpulan lelaki berpakaian seperti penoreh getah menuju ke arah komunis tersebut. Bimbang sesuatu yang tidak elok menimpa penoreh getah berkenaan, Hasan melepaskan tembakan kepada salah seorang komunis. Dua orang komunis tadi terus melarikan diri, meninggalkan barang-barang mereka di lereng bukit. Kumpulan penoreh getah itu juga tiba-tiba melarikan diri. Apabila melihat penoreh getah tersebut turut melarikan diri, barulah Hasan sedar yang mereka bukanlah penoreh getah, tetapi pemimpin komunis dari seluruh Tanah Melayu. Mereka menyamar sebagai penoreh getah untuk hadir mesyuarat sabotaj pengisytiharan merdeka. Apabila Hasan memeriksa barang-barang yang ditinggalkan, beliau terjumpa bekalan makanan, barang kemas, duit dan dokumen bertulis yang mengandungi rancangan komunis untuk menggagalkan Majlis Pengisytiharan Merdeka. Dengan penemuan barang-barang tersebut, 35 orang pengganas yang cuba membuat onar 10 hari sebelum pengisytiharan kemerdekaan berjaya ditangkap. Beliau kemudiannya ditugaskan di Brigade Kedua Infanteri pada 4 Disember 1959 dan menamatkan perkhidmatan sebagai penolong ketua kompeni di Kompeni 5 Melayu pada 5 Ogos 1962 selepas berkhidmat selama 16 tahun dengan menyandang pangkat terakhir sebagai kapten. Hasil perkongsian hidup dengan isteri keduanya, Aisyah Bujang, yang berasal dari Kampung Rasah. Pasangan yang berkahwin pada 20 Januari 1952 ini dikurniakan 8 cahaya mata, iaitu 4 lelaki dan 4 perempuan. Pejuang negara ini kembali ke rahmatullah pada 30 April 1991 akibat sakit jantung di Hospital Besar Seremban. Semasa berusia 64 tahun dan dikebumikan di Makam Haji Said
Seremban. Al-Fatihah. Sekian.